Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada hari yang berbahagia ini untuk kita menyambung pembacaan hadis-hadis yang dimuatkan oleh Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala menerusi kitab beliau yang berjudul An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus-menerus merezekikan kepada kita untuk dapat mengecap nikmat berselawat ke atas Sayyiduna Nabi alaihi salatu wassalam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan ketika itu kita juga sedang berselawat ke atas Nabi alaihi salatu wassalam. Moga menjadi bukti di hadapan Nabi betapa baginda Nabi merupakan orang yang begitu dekat di hati, bahkan paling dekat di hati kita di kalangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah, pada hari ini kita direzekikan lagi peluang untuk dapat bersama, dan insya-Allah pada hari ini sebagaimana biasa, semalam kita sudah sampai pada bilangan 533 salawat yang juga telah didatangkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhdi kita. Terima kasih Ustaz Muhdi. Saya tak sempat nak copy paste, beliau dah pastekan. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati. Semoga selamat di Melaka tu Ustaz Muhdi Semoga selamat di Melaka insya-Allah Subhanahu wa taala Jadi hari ini kita akan baca selawat yang telah diilhamkan ataupun telah diberikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam kepada Syekh Saleh Syekh Musa Ad-Darir. Di dalam kapal ketika itu beliau bermimpi bertemu dengan Nabi sewaktu kapal mereka sedang dilanda ombak yang begitu ganas, yang mengikut adatnya kapal akan pecah dan karam, lalu matilah semua yang berada dalam kapal tersebut. Di saat yang sedang genting itulah Allah mentakdirkan beliau tertidur, lalu beliau telah bermimpi bertemu dengan Sayyiduna Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi tersebut telah menganugerahkan kepada Syekh Musa Ad-Darir selawat yang kita telah pun membacanya sebanyak 533 kali. Rasulullah telah meminta agar Sayyidina Syekh Musa Ad-Darir dan juga seluruh ahli yang berada di atas kapal ketika itu untuk berselawat kepada Nabi dengan selawat tersebut sebanyak 1000 kali sebanyak 1000 kali. Alhamdulillah, ketika mereka membaca selawat tersebut, sewaktu mereka sampai pada bilangan 300 kali selawat, Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka daripada dilanda ombak yang begitu ganas. Lalu kesemua mereka selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun baru baca 300 kali, Allah sudah pun menganugerahkan mereka akan keselamatan dengan berkat hadis baginda Nabi, dengan berkat salawat ke atas Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam masa yang sama juga ia merupakan satu berita gembira kepada kita bahawa sesungguhnya orang yang banyak berselawat kepada Nabi akan berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah di atas nikmat ini, dan kita telah pun membacanya sebanyak 533 kali. Lalu insya-Allah kita akan menyambung 33 kali yang seterusnya supaya bilangan kita sampai kepada 566 kali untuk hari ini biiznillah subhanahu wa taala. Baik, kita sama-sama insya-Allah selawat itu. Alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz Muhdi telah pun mendatangkan selawat itu di komen yang mula-mula sekali Jadi tuan-tuan boleh tengok selawat itu. Bagi yang belum menghafaznya, boleh baca melalui komen yang telah didatangkan Al-Fadhil Ustaz Muhdi. Beliau ni anak kepada guru saya sendiri, Fadhil Tuan Guru Cik Aziz, Cik Man
Jadi Ustaz Muhdi ini adalah putera beliau dan alhamdulillah terima kasih Ustaz Muhdi, beliau telah mendatangkan selawat itu di dalam komen kita. Baik, selawatnya adalah sebagaimana yang telah kita amalkan, selawat yang berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat, sehingga sudah sehingga habis. Baik, sama-sama insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات،
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki kita dapat kita baca pada hari ini diberikan taufik sehingga dapat kita sampai kepada 566 salawat ini. InsyaAllah kita akan baca sedikit sekali kelas kita baca lebih kurang 33 kali, sehingga moga-moga Allah Ta'ala merezekikan kita dapat membaca selawat ini dalam hidup kita sebanyak 1000 kali. Allahumma amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita lanjutkan perbahasan kita, iaitu merujuk kepada hadis yang semalam telah kita bicarakan, hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyiduna Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan semalam kita telah pun berkenalan dengan Sayyiduna Ammar. Hari ini kita lihat tentang kisah hidup Sayyiduna Yasir, ayah kepada Sayyiduna Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik, kita boleh buka ya, siapa yang ada kitab boleh lihat hadis yang ke-17 ya, hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17, hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyiduna Ammar ibn Yasir
radhiyallahu taala anhuma. Okey, hadis yang ke-17 kita bacakan hadisnya sekali lalu supaya kita ingat kembali apa yang telah kita baca semalam, iaitu kata Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Min tariqi sayyidina Al-Syaykh Al-Murabbi Al-Wali Yusri ibn Rushdi ibn As-Sayyid ibn Jabr Al-Hasani hafizahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i jami' musannafatihi wa azkarihi Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala al-hadis as-sabi' ashar. Hadis yang ke-17, iaitu kalau siapa yang ada buku PDF boleh tengok pada muka surat yang ke-106, muka surat 106. Al-hadis as-sabi' ashar, hadis yang ke-17. An Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna lillahi tabaraka wa ta'ala malakan a'tahu asma'al khalaiq fahuwa qa'imun ala qabri idza mitu falaysa ahadun yusalli alayya salatan illa qala ya Muhammad salla alayka fulan ibn fulan qala fayusalli ar-rabb tabaraka wa ta'ala ala dhalika ar-rajul bikulli wahidatin 10. Rawahu al-Bazzar wal Harith ibn Abi Usamah wa Abu Shaykh wa Tabarani wa huwa hadithun hasan. Yang bermaksud daripada Sayyidina Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma, beliau telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala memiliki seorang malaikat yang Allah telah memberikan kepadanya pendengaran seluruh makhluk. Maka dia akan berdiri di atas kuburku, iaitu berada di sisi kuburku apabila saya telah wafat. Maka tidak akan ada seorang pun yang berselawat kepada saya dengan satu selawat, melainkan malaikat itu akan berkata, wahai Muhammad, fulan bin fulan telah berselawat ke atasmu. Baginda Nabi SAW bersabda, maka Tuhan Tabaraka wa ta'ala akan berselawat ke atas lelaki itu dengan sebab satu selawat yang dilantunkan olehnya akan diselawatkan pula oleh Allah kepadanya sebanyak 10 kali selawat. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, Al-Harith ibn Abi Usamah, Abu Shaykh dan juga Al-Imam At-Tabarani, dan hadis ini adalah hadis hasan. Baik, itu terjemahan kepada hadis yang ke-17. Semalam kita telah pun meneliti secara ringkas tentang kisah hidup Sayyidina Ammar. Kita lihat pula tentang ayahanda beliau, iaitu Sayyidina Yasir. Dan saya juga akan menceritakan bagaimana perkahwinan Sayyidina Yasir dengan isteri beliau, iaitu Sayyidatuna Sumayyah. Jadi Sayyidina Yasir ini, beliau bernama Yasir ibnu Amir ibni Malik ibni Kinanah Al-Ansi. Yasir bin Amir bin Malik bin Kinanah Al-Ansi. Dia Sayyiduna Yasir ini juga dipanggil orang dengan panggilan ataupun dengan kunyah dalam bahasa Arabnya Abu Ammar, bapa kepada Ammar, kerana anak beliau iaitu Sayyiduna Ammar merupakan putera beliau, dan dalam masa yang sama Sayyiduna Ammar juga merupakan sahabat Nabi SAW. Jadi Sayyiduna Yasir ini adalah bernama Yasir bin Amir bin Malik bin Kinanah Al-Ansi, iaitu daripada suku Ans. Suku Ans. Kalau bahasa Arab dia, kita akan ejak alif, lam, ain, nun, sin, ya. Daripada suku Bani Ans. Kerana tok nenek mereka yang atas-atas tu ada seorang bernama Ans. Lalu mereka ini adalah merupakan keturunan seorang lelaki daripada Yaman yang bernama Ans. Maknanya Sayyiduna Yasir ni bukan asal orang Makkah, bukan asal orang Madinah. Sebaliknya beliau adalah terus daripada Yaman. Macam sahabat-sahabat Nabi daripada suku Aus dan juga suku Khazraj. Mereka adalah para sahabat Nabi yang telah pun tinggal di Al-Madinah sebelum kedatangan Nabi SAW. Pun begitu, memang kalau kita lalu ataupun kita meneliti
susur galur keturunan para sahabat Nabi daripada suku Aus dan juga suku Khazraj, mereka juga sebenarnya adalah daripada asalnya Yaman. Daripada asal orang Yaman juga. Jadi cuma tok nenek mereka yang atas asalnya Yaman, kemudian keluarga mereka telah berpindah ke Yasrib. Lalu mereka berdiam ataupun tinggal di Yasrib dalam tempoh waktu yang lama, sehingga akhirnya jurai keturunan mereka adalah para sahabat Nabi daripada suku Aus dan juga suku Khazraj. Adapun Sayyidina Yasir ini, beliau adalah memang daripada Yaman terus. Ikut kisahnya, beliau dan juga adik-beradik beliau pergi ke Mekah untuk mencari seorang saudara mereka yang hilang. Kalau ikut kisahnya lah, Sayyidina Yasir dan juga beberapa orang adik-beradiknya mencari salah seorang adik-beradik mereka yang hilang. Jadi orang dulu bila mereka cari, antara tumpuan mereka adalah bumi Makkah. Sebab bumi Makkah, orang Arab semenjak dari dulu lagi mereka menghormati Kaabah dan memuliakan Kaabah. Dan ini semuanya adalah kerana kesan agama Islam yang telah dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim AS yang peringkat awalnya berkembang di kalangan masyarakat Arab, lalu diwarisi sehinggalah akhirnya beberapa syariat Nabi Allah Ibrahim AS kekal di dalam hati sanubari masyarakat Arab, walaupun mereka selepas itu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya mereka berpuasa pada hari Ashura, mereka juga melakukan tawaf, mereka juga melakukan haji, mereka juga memuliakan Kaabah. Dalam masa yang sama mereka juga mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana terkesan dengan budaya bid'ah yang mutaakhir. Orang membawa berhala, lalu akhirnya berlakulah penyembahan berhala ketika itu. Namun asal keturunan mereka, mereka orang-orang Arab sebenarnya sangat berkait rapat dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Maka dengan sebab itulah kita tidak heran sewaktu Nabi SAW berdakwah, kita mendapati bahawa orang Arab juga melakukan ibadah walaupun sudah berlaku campur bau. Mereka juga bertawaf, tapi tawaf dalam keadaan tidak langsung berpakaian. Mereka juga melakukan haji, mereka juga wukuf di Arafah. Walaupun begitu, orang-orang Arab Quraisy mereka tak nak wukuf di Arafah. Orang-orang Arab daripada bukan suku Quraisy, bukan tinggal di Makkah, mereka akan berwukuf di Arafah. Nabi SAW juga berwukuf di Arafah bersama dengan kabilah-kabilah Arab luar yang lain. Kerana memang asal syariat Nabi asal syariat Nabi Allah Ibrahim AS, sewaktu mereka melakukan haji, mereka akan berwukuf di Arafah. Pun begitu, orang-orang Makkah disebabkan peristiwa Allah Subhanahu Wa Taala mempertahankan dan menyelamatkan Kaabah daripada diruntuh oleh tentera bergajah Abraha. Lalu orang-orang Mekah merasakan mereka adalah insan mulia, mereka adalah penjaga tanah haram. Lalu tidak layak bagi orang yang berada di tanah haram keluar daripada tanah haram. Sebab bila wukuf di Arafah, Arafah sudah berada di kawasan tanah halal. Itu kisah dia lah. Jadi ada jugalah berlaku perubahan-perubahan syariat disebabkan tokok tambah daripada mereka. Pun begitu, orang Arab memang memuliakan Kaabah dan memuliakan saki-baki syariat Nabi Allah syariat Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi Sayyidina Yasir dan juga beberapa orang adik-beradik beliau telah pergi ke Mekah mencari salah seorang adik mereka ataupun abang mereka yang hilang. Lalu selepas itu pakat-pakat balik semula ke Yaman. Cuma Sayyidina Yasir tidak mahu balik ke Yaman. Dan akhirnya Sayyidina Yasir telah terus tinggal di Makkah Al-Mukarramah. Jadi di sinilah asal sejarah keturunan Sayyidina Ammar. Kerana ayah beliau asalnya bukan orang Mekah, datang ke Mekah dan akhirnya berdiam dan tinggal di Makkah. Bila beliau sampai ke Mekah dan akhirnya beliau suka untuk tinggal di Mekah, oleh kerana beliau bukan orang situ, jadi beliau memerlukan ada orang yang mempunyai hubungan yang akan menyelamatkan beliau, menjadi orang yang membantu beliau. Lalu berlakulah perjanjian, dipanggil sebagai hilf, perjanjian antara beliau dengan seorang lelaki Quraisy yang bernama Abu Huzaifah ibnul Mughirah al-Makhzumi daripada Bani Makhzum. Bani Makhzum ni antara yang berada dalam kekeluargaan Makhzum ni adalah Abu Jahal. Sebab tu kita akan tahu kenapa Abu Jahal akhirnya membunuh Sayyidatuna Sumayyah. Okey, kerana kalau kita tengok kisahnya,
Sayyiduna Yasir apabila sampai ke Mekah, beliau telah membuat satu janji setia untuk saling bersahabat, saling jaga-menjaga dengan seorang lelaki Quraisy yang bernama Abu Huzaifah ibnul Mughirah al-Makhzumi, iaitu daripada Bani Makhzum. Abu Huzaifah ibnul Mughirah ini, beliau memiliki seorang hamba perempuan. Hamba perempuan itu adalah Sayyidatuna Sumayyah. Dari sinilah kita tahu bagaimana berlaku perkahwinan antara Sayyiduna Yasir dengan Sayyidatuna Sumayyah. Sayyidatuna Sumayyah merupakan hamba perempuan milik seorang lelaki Quraisy yang bernama Abu Huzaifah ibnul Mughirah al-Makhzumi. Oleh kerana Sayyiduna Yasir datang daripada Yaman, telah melakukan janji setia bersama dengan lelaki ataupun pemuka Quraisy yang bernama Abu Huzaifah ibnul Mughirah, akhirnya Abu Huzaifah telah mengahwinkan Sayyiduna Yasir dengan hamba perempuan miliknya, yang iaitu Sayyidatuna Sumayyah. Jadi Sayyiduna Yasir ini, beliau bukan hamba. Beliau adalah berstatus orang merdeka. Orang merdeka, cuma bukan daripada suku Quraisy. Sebaliknya beliau adalah daripada suku Al-Ans, yang iaitu salah satu suku yang berada di Yaman ketika itu. Lalu beliau adalah orang merdeka, bukan orang yang berstatus hamba, cuma membuat perjanjian dengan Abu Huzaifah yang merupakan pemuka Quraisy ketika itu daripada suku Bani Makhzum. Lalu akhirnya Abu Huzaifah telah mengahwinkan Sayyiduna Yasir yang ketika itu Islam pun belum ada lagi, belum disebarkan lagi. Lalu Sayyiduna Yasir telah berkahwin dengan Sayyidatuna Sumayyah, yang mana statusnya Sayyidatuna Sumayyah adalah hamba, manakala Sayyiduna Yasir adalah berstatus merdeka. Siapa tuan kepada Sayyidatuna Sumayyah? Iaitu lelaki yang bernama Abu Huzaifah al-Makhzumi yang telah melakukan perjanjian janji setia, saling bantu-membantu bersama dengan Sayyiduna Yasir ibni Amir ibni Malik ibni Kinanah. Hasil perkahwinan itu akhirnya lahirlah Sayyiduna Ammar. Apabila Sayyiduna Ammar lahir, maka Abu Huzaifah ibnul Mughirah telah membebaskan Sayyiduna Ammar daripada status hamba. Mereka kita tahu kan, zaman tu ada sistem perhambaan. Hamba ni adalah harta. Boleh dijual beli, boleh disuruh. Dia kena taat kepada tuan dia. Zaman sekarang alhamdulillah sudah tidak ada sistem perhambaan. Kita semua adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tak ada manusia lain yang menjadi tuan kita. Lalu zaman itu tidak seperti zaman sekarang. Zaman itu manusia boleh dijual beli. Manusia boleh dijual beli. Cara mereka pada zaman jahiliah dahulu, seseorang itu boleh menjadi seorang hamba. Yang pertama, kebiasaannya apabila mereka merupakan tawanan perang. Kalau berlaku peperangan, golongan yang kalah, yang tidak dibunuh, akan menjadi hamba kepada golongan yang menang dalam peperangan. Kemudian pada zaman jahiliah juga, antara cara seseorang itu boleh bertukar daripada seorang merdeka kepada seorang hamba, apabila dia tidak mampu membayar hutang. Dia berhutang dengan fulan bin fulan, tiba-tiba tak mampu bayar, maka bila dia tak mampu bayar, dia boleh ditukar status daripada orang merdeka kepada seorang hamba. Seorang hamba. Kerana dia telah berhutang dan dia menjadi seperti tawanan kepada orang yang memberikan hutang kepadanya. Cuma dalam syariat Islam tak boleh. Orang yang berhutang, kalau tak mampu bayar, dia tak boleh jadi hamba. Dalam syariat Islam, seseorang itu asalnya merdeka boleh menjadi hamba sekiranya dia kalah dalam peperangan. Peperangan di antara negara Islam, contohnya berperang dengan negara bukan Islam yang telah memusuhi negara Islam. Maka apabila kerajaan Islam melihat sekiranya kita tidak berperang menyebabkan mereka akan memerangi dan menzalimi kaum muslimin, maka ketika itu kalau berlaku peperangan lalu kaum muslimin menang katakan, maka golongan musuh yang tidak dibunuh, yang tidak mati dalam peperangan menjadi hamba kepada kaum muslimin. Pun begitu, beza sangatlah sistem perhambaan dalam Islam dengan sistem perhambaan bukan dalam agama Islam. Sistem perhambaan dalam agama Islam, walaupun orang itu statusnya hamba, namun dia juga adalah dianggap manusia, tidak boleh dizalimi. Seorang tuan wajib memberikan makanan kepada si hambanya.
seorang tuan wajib untuk memberikan pakaian kepada si hambanya. Seorang tuan tidak boleh menyuruh hambanya melakukan kerja-kerja yang tidak mampu untuk dipikulnya kerana dia juga seorang manusia. Beza dengan sistem perhambaan dalam sejarah-sejarah manusia sebelum ini, hamba pada kefahaman selain daripada agama Islam adalah merupakan orang yang tidak dihormati. Boleh dipukul, boleh dizalimi kerana dia adalah hamba yang tidak ada status sama sekali. Namun dalam Islam tidak begitu. Orang yang berstatus hamba, walaupun dia hamba, tetapi dia berhak mendapat makanan yang cukup, pakaian yang cukup dan dia tidak boleh dizalimi. Walaupun dia boleh dijual oleh tuan dia, namun tetap maknanya tidak boleh berlaku kezaliman. Kemudian dalam Islam juga, kalau seorang lelaki katakan dia ada seorang hamba perempuan, kalaulah hamba perempuan itu akhirnya melahirkan anak hasil hubungan kelamin di antara tuan si hamba perempuan ini dengan hamba perempuan tadi, maka ketika itu secara automatik hamba perempuan itu tidak lagi boleh dijual beli. Dia sudah menjadi hamba yang berstatus ummul walad, ibu kepada anak si tuannya. Jadi apabila seorang tuan lelaki katakan A, dia ada seorang hamba, namanya katakan hamba tu namanya Salma. Jadi si A, bila dia memiliki hamba perempuan, dalam Islam boleh untuk si A melakukan hubungan kelamin dengan hambanya. Tapi hanya dia saja, tidak boleh dikongsi oleh orang lain. Cuma dia bukan berstatus isteri. Sebab kalaulah hamba perempuan itu tidak melahirkan anak, tidak mendapat sebarang zuriat, maka hamba perempuan itu boleh dijual. Pun begitu, kalaulah hasil hubungan itu membawa kepada hamba perempuan itu melahirkan anak, maka secara automatik anak itu adalah berstatus merdeka, tak kira lelaki atau perempuan, dan dalam masa yang sama juga, ibu kepada si anak tadi sudah tidak lagi boleh dijual beli, sudah tidak boleh lagi dijual beli. Jadi dalam Islam maknanya, kalau kita tengok sistem perhambaannya sangat adil. Kerana kalau apa yang disebut oleh guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, sebenarnya Islam mahu supaya tidak akan ada sistem perhambaan. Namun oleh kerana ketika Nabi menyampaikan syariat, sistem itu adalah merupakan sistem yang dipakai oleh seluruh dunia. Maksudnya di mana-mana saja ada sistem perhambaan. Maka dengan sebab itulah akhirnya Islam membenarkan ada sistem perhambaan. Sebab kalau tidak, hanya orang Islam saja yang menjadi hamba. Tidak ada orang bukan Islam yang menjadi hamba kepada orang Islam. Jadi Islam menerima sistem perhambaan zaman itu. Dalam masa yang sama Islam menggalakkan untuk seseorang membebaskan hambanya. Maka dengan sebab itulah kalau kita tengok dalam syariat Islam, sikit-sikit bebaskan hamba, sikit-sikit bebaskan hamba, supaya hamba itu dapat dibebaskan dan dia bertukar menjadi orang yang merdeka. Dan pada zaman pemerintahan Osmaniyah satu ketika dahulu, berlaku satu perjanjian di antara pemerintah Osmaniyah ketika itu dengan seluruh pemerintah-pemerintah negara-negara lain untuk mereka sama-sama bersepakat menghapuskan sistem perhambaan. Maka kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, semenjak dari tarikh itu, maka menjadi satu perkara yang haram. Kalau berlaku peperangan sekalipun, haram kaum muslimin untuk menjadikan tawanan perang sebagai hamba. Kerana kita sudah pun bersepakat dan sudah pun termental perjanjian itu, tidak boleh pada mana-mana zaman lagi selepas itu untuk memansuhkan perjanjian tersebut. Tambah lagi memang Islam mahukan seseorang yang berstatus hamba, Islam menggalakkan agar tuannya membebaskan si hamba tersebut. Okey, balik ke cerita kita. Balik kepada kisah Sayyidina Yasir. Sayyidina Yasir telah berkahwin dengan Sayyidatuna Sumayyah. Dalam masa yang sama, Sayyidatuna Sumayyah tetap berstatus hamba. Maknanya dia berstatus hamba kepada tuannya iaitu Abu Huzaifah ibnu Al-Mughirah. Jadi bila Sayyidatuna Sumayyah dan Sayyiduna Yasir dikurniakan seorang anak, zaman itu sistemnya anaknya iaitu Sayyidina Ammar adalah juga seorang hamba. Boleh dijual beli, boleh dijual beli. Cumanya Abu Huzaifah telah membebaskan Sayyidina Ammar daripada status hamba. Jadi maknanya ketika itu tahulah kita, Sayyiduna Yasir daripada dulu bukan pernah jadi hamba. Beliau berstatus merdeka. Sayyiduna Ammar pula
asalnya berstatus hamba, akhirnya bertukar status kepada orang merdeka. Adapun Sayyidatuna Sumayyah tetap berstatus hamba. Tetap berstatus hamba. Setakat saya baca tidak pula disebut bahawa Sayyidatuna Sumayyah juga dibebaskan oleh Abu Huzaifah. Kalau ada tersebut dalam mana kitab, bolehlah maklumkan kepada saya, sebab sekadar kemampuan saya mencari, saya tidak menemui perkara tersebut. Sebaliknya yang saya temui hanyalah Abu Huzaifah membebaskan Sayyiduna Ammar ibni Yasir daripada status hamba. Lalu balik kepada kisah kita, akhirnya Nabi SAW telah menyebarkan Islam kepada orang Mekah. Lalu keluarga terawal yang anak, ayah dan ibu memeluk agama Islam, keluarga terawal yang menggabungkan ayah, ibu dan anak dalam agama Islam adalah keluarga Sayyiduna Ammar ibni Yasir. Lalu Sayyiduna Yasir masuk Islam, Sayyiduna Ammar masuk Islam, Sayyidatuna Sumayyah juga memeluk agama Islam. Maka apabila ketika mereka memeluk agama Islam, maka berlakulah selepas itu kezaliman demi kezaliman yang telah dilakukan oleh pemuka Quraisy yang musyrik, yang tidak beriman kepada Allah ketika itu. Mereka telah melakukan kezaliman kepada orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan dari segi kekeluargaan. Jadi Sayyiduna Yasir bukan daripada keluarga besar di Mekah. Beliau bukan ada keluarga di Mekah. Beliau hanyalah mempunyai hubungan taat setia dengan Abu Huzaifah ibnul Mughirah. Jadi apabila di saat berlaku kezaliman demi kezaliman itu, kalau ikut kisahnya masa mereka diseksa ketika itu, Abu Huzaifah sudah pun tiada, sudah pun meninggal dunia. Jadi peristiwa ini berlaku selepas Abu Huzaifah sudah meninggal dunia. Namun Abu Huzaifah daripada suku Bani Makhzum, dan antara pemuka Quraisy daripada suku Bani Makhzum adalah Abu Jahal. Maka dengan sebab itulah kita lihat Abu Jahal telah menyiksa Sayyiduna Ammar, Sayyiduna Yasir dan juga Sayyidatuna Sumayyah, kerana beliau adalah orang daripada kekeluargaan Bani Makhzum. Dalam masa yang sama, Sayyidatuna Sumayyah adalah merupakan salah seorang hamba kepada seorang lelaki daripada kekeluargaan Banu Makhzum. Jadi kita pun tahulah kisahnya, mana satu yang hamba, mana satu yang bukan hamba. Dan dalam kisah yang menyayat hati itu, sebagaimana telah kita sebut semalam, Abu Jahal telah menusuk lembing ke kemaluan hadapan Sayyidatuna Sumayyah sehingga membawa kepada syahidnya Sayyidatuna Sumayyah. Wanita pertama, bahkan sahabat Nabi yang mula-mula sekali syahid di jalan Islam adalah Sayyidatuna Sumayyah. Sayyidatuna Sumayyah. Dan adapun Sayyiduna Ammar ibni Yasir, Sayyiduna Ammar telah disebabkan ketika beliau diseksa, beliau tidak sanggup menahan ngerinya seksa itu sebab terlalu menyakitkan. Akhirnya beliau telah berlafaz dengan lafaz kufur, seakan-akan beliau murtad daripada agama Islam. Namun hati beliau tidak redha dengan ucapan itu. Lalu tahulah kita, orang yang dipaksa untuk memeluk agama Islam, kalau dia melafazkan lafaz murtad sekalipun, namun hatinya tetap berada dalam Islam, tidak meredai murtad itu, maka dia masih lagi seorang Muslim. Kisah ini diambil daripada kisah Sayyiduna Ammar yang telah mengucapkan lafaz kufur, namun dalam masa yang sama hatinya tetap beriman kepada Allah dan Rasul, dan beliau tidak pula dikufurkan oleh Nabi SAW. Ketika tiga individu daripada satu keluarga ini telah dizalimi dengan begitu teruk, Nabi SAW ketika itu tidak menerima wahyu daripada Allah untuk melakukan peperangan. Maknanya ketika itu syariat peperangan tidak ada, tambah lagi dengan kekuatan kaum muslimin bukan ramai masa tu. Secara adatnya kalau berlaku peperangan, berapa kerat sangat sahabat Nabi yang baru masuk Islam nak berperang dengan seluruh orang Mekah yang tidak beriman ketika itu. Maka dengan sebab itulah Nabi sewaktu lalu di kawasan Sayyiduna Ammar, Sayyiduna Yasir dan Sayyidatuna Sumayyah sedang diseksa ketika itu, Nabi telah mengucapkan lafaz yang begitu masyhur yang kita biasa dengar. Nabi kata, sabran ya ala Yasir, fa inna maw'idakum al-jannah. Bersabarlah wahai ahli keluarga Yasir, wahai ahli keluarga Yasir. Iaitu bersabarlah wahai Yasir, bersabarlah wahai anak kepada Yasir, bersabarlah isteri kepada Yasir, kerana sesungguhnya janji yang diberikan kepada kamu adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan dijanjikan dengan syurga. Bersabarlah kerana
kamu semua akan dikurniakan dengan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya tuan-tuan. Seorang yang secara status manusianya bukan seorang yang kuat, bukan seorang daripada keluarga yang besar. Namun begitulah, apabila iman sudah menyerap di dalam hati, kekuatan tubuh badan, kekuatan persenjataan tidak akan dapat mengubah hati seorang Muslim yang kental mempertahankan syariatnya. Jadi kalau kita tengok, kita boleh bayang Nabi SAW ketika itu kaum muslimin dizalimi, kaum muslimin yang lemah ada yang dibunuh, ada yang dilakukan kezaliman yang pelbagai, mereka telah diseksa. Namun Nabi meminta para sahabat bersabar. Kalaulah nak tengok, nak katanya kuatnya iman para sahabat dan yakinnya mereka dengan Islam dan juga Nabi, tak ada pun mereka kata, kamu kalau macam ni bukan Rasul Tuhan macam ni. Kata kamu utusan Tuhan. Kata Allah Ta'ala tahu yang kita ni kena zalim. Kata Allah Ta'ala tu maha membantu, maha kuat. Habis mana bantuannya? Kalau kita fikir-fikir balik, mungkin akan ada orang cakap macam tu. Kata kita semua bawah kuasa ta'aluk Allah Ta'ala. Tapi kenapa bila kita diuji, bila kita ni, mana bantuan daripada Allah? Mana bantuan macam kita hari ni? Kata Allah Ta'ala yang Asy-Syafi, Tuhan yang maha menyembuh. Mana sembuh tu? Tak sembuh pun. Wabak masih ada. Kata kamu semua beriman dengan Allah Ta'ala. Semayang hajat pun macam tak load je. Kalau kita tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun kita ini diuji oleh Allah SWT dengan pelbagai ujian, namun sebenarnya Allah SWT kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, Allah mahu kita kenal siapakah dia, siapakah Allah di dalam keadaan al-qabdi wal-basti. Allah mahu kita kenal Allah, mahu kita tahu siapakah Allah dalam semua keadaan. Dalam keadaan digenggam dan dalam keadaan dibuka. Maksud dia, dalam keadaan kita senang, kita kenal Allah. Dalam keadaan kita susah sekalipun, kita juga kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita dalam keadaan senang, kita tahu Allah pemberi rezeki. Allah adalah Tuhan yang Rahman, yang Rahim. Di saat kita diuji, kita tahu bahawa sebenarnya kita adalah hamba kepada Allah yang berhak untuk memberikan sebarang ujian kepada sesiapa yang dia kehendaki. Allah menguji sesiapa saja yang Allah inginkan. Jadi akhirnya, dengan apa keadaan sekalipun, orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang kukuh, dia akan tetap bersama dengan Allah. Dalam keadaan dia diuji pun dia dekat dengan Allah. Dalam keadaan dia diberikan nikmat juga dia dekat kepada Allah. Maksudnya kita bukan semata-mata menyembah Tuhan yang jamal. Kita bukan hanya menyembah Allah yang bersifat dengan ciri-ciri keindahan. Namun kita juga beriman kepada Allah yang bersifat dengan sifat Al-Jalal. Kita beriman dengan Allah yang punya sifat-sifat gah. Allah Ta'ala boleh uji siapa yang dia nak uji, walau kekasihnya. Bahkan Nabi pernah bersabda bahawa sesungguhnya orang yang paling akan menerima ujian paling banyak sekali adalah para Nabi dan para Rasul. Maksudnya dalam banyak-banyak manusia yang paling dahsyat sekali ujiannya adalah para Nabi dan para Rasul. Sedangkan para Nabi dan para Rasul, mereka adalah manusia-manusia kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi sebut kepada Sayyidina Ammar, sebut kepada Sayyidina Yasir, sebut kepada Sayyidatuna Sumayyah, sabran ya ala Yasir. Bersabarlah wahai ahli keluarga Yasir, fa inna mau'idakum al-jannah. Kerana sesungguhnya janji yang akan diberikan kepada kamu, maksud Allah menjanjikan kepada kamu semua yang kamu semua akan menerima syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi memberikan ganjaran bersifat ukhrawi. Nabi tak bagi duit. Nabi bukan mengajak para sahabat untuk beriman dengan Nabi dengan diberikan ganjaran-ganjaran harta benda. Tidak. Tapi Nabi memberikan apa yang betul-betul sebenarnya lebih berharga daripada dunia. Iaitulah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Dengan sabdaan Nabi ini dan dengan kekuatan iman inilah kita melihat Sayyidatuna Sumayyah, walaupun seorang perempuan. Sayyidatuna Sumayyah seorang perempuan. Maknanya kalau ikut biasanya orang lelaki, orang perempuan kuat, orang lelaki lagi segi tenaga. Namun dengan lemahnya atas dasar kapasiti beliau seorang wanita, tetap beliau dapat mengalahkan
Fir'aun bagi umat ini, iaitu Abu Jahal. Suatu Abu Jahal menyiksanya dengan siksaan yang begitu mengerikan, dengan satu tujuan, supaya Sayyidatuna Sumayyah murtad daripada agama Islam. Sayyidatuna Sumayyah tidak redha untuk murtad. Akhirnya naik hantulah Abu Jahal, tak tahu nak buat apa dah. Dia punya marah sampai ke muncak. Dia ambil tombak, ditusuk kemaluan hadapan Sayyidatuna Sumayyah. Zalim. Subhanallah, begitu ngeri kalau kita fikir-fikir balik. Namun Sayyidatuna Sumayyah redha. Dan akhirnya Allah menobatkan beliau menjadi wanita pertama. Bahkan sahabat Nabi yang mula-mula sekali dinobatkan oleh Allah sebagai syuhada, sebagai seorang yang mati syahid. Sayyiduna Yasir, apa kisahnya? Beliau juga diuji Allah dengan ujian-ujian ini. Telah ditekan, telah dizalimi, dan akhirnya beliau juga syahid. Beliau juga kembali kepada Allah sewaktu sedang diseksa. Beliau telah diseksa dengan begitu teruk. Seksaan itu membawa kepada syahidnya juga Sayyiduna Yasir. Jadi Sayyiduna Yasir mati syahid, orang mati syahid insya-Allah masuk syurga. Sayyidatuna Sumayyah mati syahid, Sayyidatuna Sumayyah akan masuk syurga. Sayyidina Ammar ibni Yasir bersama dengan kepimpinan Sayyidina Ali dan Sayyidina Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira kepada Sayyidina Ammar yang beliau akan mati sebagai seorang yang betul-betul bersama dengan kebenaran. Nabi kata, Abshir Ammar, terimalah kabar gembira wahai Ammar, taqtulukal fi'atul baghiyah, kamu akan dibunuh oleh kelompok yang akan memberontak. Memberontak, tidak mentaati pemerintah. Subhanallah. Nabi sebut tu benda tak berlaku lagi. Nak katanya betul-betul Nabi ini adalah orang yang mengetahui masa hadapan. Sebab semuanya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab tu kalau kita baca hadis, kita baca kisah-kisah begini, makin tahu kita, makin kuat iman kita. Mana mungkin Nabi SAW ini bukan Rasul? Mana mungkin? Macam mana Nabi boleh sebut pada Sayyidina Ammar, kamu akan dibunuh oleh orang yang memberontak? Kalau Nabi bukan utusan Allah, macam mana Nabi boleh sebut perkara tersebut? Sedangkan ini benda yang akan berlaku akan datang. Iblis syaitan pun tak tahu benda akan berlaku, apa yang akan berlaku akan datang. Tiba-tiba Nabi sebut, Ammar, kamu akan syahid. Nabi pernah sebut pada Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, yang Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman akan mati syahid. Semua yang disebut oleh Nabi, semuanya adalah berlaku. Apa maksudnya? Kalau kita fikir-fikir, kalau kita tarik nafas dengan begitu tenang, tidak ada jawapan lain. Hatta kalau kita bincang dengan orang bukan Islam sekalipun, kalau kita sebut dengan baik, kita sebut dan mereka fikir dengan baik, sebenarnya jawapan macam mana Nabi boleh tahu perkara akan datang, hanya ada satu jawapan, kerana Nabi adalah kekasih Allah, utusan Allah, Rasul kepada Tuhan sebenar-benarnya Allah Azza wa Jal. Maka sebenarnya bila kita mempelajari ilmu, mendekati Nabi, mengetahui sejarah Nabi, sebenarnya ia semakin menguatkan hati kita. Sebab tu kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kaum muslimin ini daripada kecil mereka ini sudah disemai dengan zikrullah, disemai dengan mengingati Allah. Darah mereka itu, minuman mereka itu, makanan mereka itu sudah bercampur gaul dengan zikrullah. Nak makan sebut bismillah. Dari kecil lagi hidup kita ini sentiasa disulami dengan mengingati Allah. Maknanya nyawa kita, roh kita, badan kita, darah kita sudah dianyam, sudah dibentuk dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata Fadilatul Syekh Yusri, sebab itu sangat sukar seorang Muslim itu untuk murtad. Macam mana dia nak murtad? Contoh macam kalau kita fikir-fikir balik. Macam mana saya nak kata Nabi Muhammad bukan utusan Allah? Habis apa jawapan-jawapan ni? Okey, kalau saya kata sebenarnya Nabi Muhammad tipu. Habis Nabi Muhammad tahu macam mana? Macam mana Nabi Muhammad tahu apa yang akan berlaku pada Sayyidina Ammar? Macam mana Nabi tahu apa yang akan berlaku pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman? Dalam peristiwa yang kita biasa dengar ketika Gunung Uhud bergegar kerana begitu teruja Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman berada di atas Gunung Uhud, bergetar Gunung Uhud kerana begitu beliau rasa sangat gembira dengan Nabi berada di atasnya. Bergegar. Bila bergegar, macam kita lah, kalau kita jumpa orang yang begitu kita sanjungi, menggeletar kita bila nak bercakap. Maka begitulah dahsyatnya cinta Gunung Uhud kepada Nabi SAW. Sewaktu Nabi naik panjat Gunung Uhud bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Osman.
dan bergegar gunung Uhud ketika itu atas dasar kerana begitu cintanya kepada Nabi dan begitu rasa teruja pada Nabi. Nabi hentak kaki Nabi di atas gunung tersebut. Nabi kata, usbud Uhud. Wahai Uhud, jangan kamu bergerak. Yalah, kalau gunung Uhud bergegar, jatuh semua yang berada di atas gunung tu. Lalu Nabi menyatakan, jangan kamu bergegar wahai Uhud. Tetaplah kamu, tenanglah kamu. Kerana sesungguhnya berada di atasmu adalah seorang Nabi, seorang Siddiq dan 2 orang syahid. Nabi kata, kenapa kamu jangan bergegar? Sebab sekarang yang berada di atas kamu ialah seorang Nabi, iaitu Rasulullah. Seorang Siddiq, orang yang sangat membenarkan Nabi, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Dan 2 orang yang akan mati syahid. Iaitu siapa lagi? Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Osman. Kalau kita tengok kisahnya, Sayyidina Umar akhirnya dibunuh. Sayyidina Osman juga dibunuh. Maknanya semua yang Nabi sebut ini akhirnya berlaku. Okey, kalau saya tanya pada semua yang hadir, macam mana cara untuk saya tak percaya Nabi Muhammad utusan Allah? Macam mana cara? Saya tak jumpa cara. Macam mana kita nak jumpa cara sedangkan semua yang disebut oleh Nabi itu semuanya berlaku? Itu dari sudut itu saja belum kita bincangkan lagi bagaimana Nabi boleh menceritakan perkara-perkara yang berlaku pada zaman sebelum kedatangan Nabi. Sedangkan Nabi tidak membesar di kota-kota peradaban. Nabi berasal daripada Mekah. Mekah bukannya kawasan seperti ada Tamadun Hindi, Tamadun India, Tamadun Mesir yang maknanya tempat persinggahan orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang pelbagai. Tambah lagi dengan Nabi Allah Ta'ala jaga Al-Quran, jaga kebenaran Nabi dengan menjadikan Nabi orang yang tidak pandai membaca dan menulis. Sedangkan membaca dan menulis adalah merupakan cara untuk mendapatkan ilmu. Tambah lagi dengan pelbagai perkara yang kalau kita tengok dalam Al-Quran macam mana Allah guna kalimah ni, tak guna kalimah ni, sehingga orang Arab sendiri rasa tak mampu untuk menyaingi Al-Quranul Karim. Jadi, apa semua ni? Semuanya hanya nak menyatakan kepada kita, La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadun Rasulullah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad benar-benar adalah utusan Allah. Sebab tu kata Syekh Yusri, orang yang beriman kepada Allah, orang yang hidupnya kenal Allah, dia sebenarnya sudah tidak mampu lagi untuk murtad. Tak akan mampu. Dan itu yang berlaku dalam sejarah. Kalau kita tengok, ramai kaum muslimin yang akhirnya bila dalam perang, kalah perang, apabila pihak musuh meminta mereka murtad, mereka tak murtad. Melaka dijajah oleh Portugis berapa lama? Ratusan tahun. Tapi tetap orang Melayu tak murtad. Sebab benda yang mustahil. Mereka tak mampu. Macam mana kita nak murtad? Habis jawapan kalau ada orang Islam yang dia kenal Allah, dia kenal Nabi, tiba-tiba dia murtad, dia menipu diri dia sendiri. Dia terpaksa menipu diri dia sendiri. Dia tahu dia tipu. Sebab itu subhanallah, kata Fadilatul Syekh Yusri, orang mukmin yang dari kecil lagi hidupnya disulami dengan zikrullah, kenal Allah, kenal Nabi, dia tak akan mampu untuk murtad daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, nampak gayanya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya ingat sempat kita nak baca huraian hadis, tengok kepada bisyarah, nampak gayanya tak sempat juga untuk kita masuk kepada hadis. InsyaAllah semuanya rezeki kat Allah. Pada keesokan harinya, kalau ada rezeki, kita akan menyambung pula huraian terhadap hadis ni. Nampaknya hari ini kita berkenalan dengan Sayyidina Yasir, iaitu ayah kepada Sayyidina Ammar, yang telah pun Allah Ta'ala anugerahkan bersama dengan isterinya daripada kalangan para syuhada. Semoga Allah menetapkan iman kita dan memberikan kepada kita keyakinan yang teguh, tidak berbolak-balik. Allahumma sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'ati. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, sabbit qulubana, tetapkanlah hati kami ini ya Allah, ala dinik, supaya kami tetap berada di atas agama ini, atas agamamu, wa ala ta'ati, dan supaya kami tetap untuk mentaatimu sampai kami mati. Allahumma amin bijahi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampaknya sekadar itu saja sempat saya bersama dengan tuan-tuan pada hari ini. Ala kulli hal, apa-apa pun, insya-Allah Subhanahu Wa Taala keesokan hari kita akan sambung lagi dengan sambungan kepada hadis, huraian kepada hadis, dan kita akan tengok beberapa berita gembira yang menambahkan lagi kecintaan kita untuk terus banyak berselawat kepada orang yang sangat mengenali kita. Tuan-tuan, kalau kita tanya diri kita, saya, contoh Hairul Nizam Hussein, siapa
siapa yang paling sayang terhadap diri saya? Dalam ramai-ramai orang yang sayang kepada saya dengan kasih sayang paling tinggi, saya siapa? Mungkin kita fikir mak kita, ayah kita, suami kita. Jawapan itu tidak tepat. Sebenarnya orang yang paling sayang kepada kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalau kita tengok di saat akhir zaman nanti, sewaktu manusia semua sudah mendengar ngauman api neraka Allah Subhanahu wa taala, Nabi-Nabi yang begitu cinta kepada umat masing-masing tak berani nak minta kepada Allah untuk orang lain. Sebab apa? Sebab ketika itu dah terlalu mengerikan suasananya. Mereka sudah dengar ngauman api neraka yang begitu mengerikan masing-masing. Hatta Nabi-Nabi, orang lain terus tak boleh bercakap dah. Orang lain terus tak boleh bercakap dah. Yang boleh bercakap, yang ada kemampuan untuk bersuara, berdoa kepada Allah ketika itu hanya para Nabi. Wali-wali Allah senyap, yang tak taat kepada Allah senyap, yang mati sebagai bukan Islam lagi senyap, semua pakat senyap, tak tahu nak buat apa. Sebab masing-masing kata, macam mana nasib aku ni, api neraka sudah ada di hadapan. Nabi-Nabi yang boleh bercakap pun hanya mampu berdoa, nafsi. Ya Allah, selamatkan diriku. Ya Allah, selamatkan diriku. Tak mampu nak minta umatku, anakku, isteriku, kaumku. Bukan tak sayang, tapi suasana yang begitu mengerikan itu menyebabkan masing-masing tak yakin mereka akan selamat. Satu-satunya memohon kepada orang lain, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas Nabi alaihi salatu wasalam. Moga-moga Allah merezekikan kita untuk terus dapat berada dalam majlis yang barakah, majlis mengenali Nabi, majlis menambahkan lagi rasa semangat kita untuk menjadi orang yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berada dalam majlis ini. Moga-moga saya yang paling rendah sekali berbanding dengan semua yang ada. Moga-moga dengan sebab barakah tuan-tuan Allah Ta'ala ampunkan dosa saya dan dosa kita semua. Allahumma amin. Semoga majlis ini menjadi majlis yang begitu menggembirakan hati Nabi SAW. Dan semoga kita juga akan merasa sangat gembira sewaktu kita pulang kepada Allah. Di saat Nabi sebut, oh dulu kamu begini, kamu sering sebut tentang aku, kamu sering sebut begini. Semoga kita gembira satu hari nanti. Allahumma amin. Sebagaimana kita gembira pada hari ini dengan bersama majlis berselawat mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga diberkati Allah. Saya ucap terima kasih kepada semua. Ada satu soalan ya. Siapa yang belajar di yayasan ini? Apa ni soalan ni? Ada satu soalan. Cuma saya tak jelas soalan ni. Bagaimana COVID di Mesir Okay, COVID di Mesir ni maknanya pandangan saya tuan-tuan sebagai orang yang pernah belajar di sana dan saya sempat melihat suasana sewaktu COVID. Mesir setakat ini kemampuan perubatan mereka tidaklah seperti kemampuan kita di Malaysia. Dan kalau kita lihat sahabat-sahabat kita yang belajar di sana sekarang ini,
tak dapat dikenal pasti status kesihatan mereka. Pelajar-pelajar kita di sana tak dapat ketahui status kesihatan mereka. Cuma yang mengejutkan kita bila kita tengok laporan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, setakat ini pelajar-pelajar kita yang balik dah ramai. Saya kira mungkin dah hampir 5,000 mungkin, atau mungkin 4,000 pelajar yang telah pulang. Saya tak tahu jumlah dengan tepat berapa orang yang telah pulang pada musim COVID ini. Namun kalau kita lihat dalam jumlah itu, yang paling kita rasa perlu ada tindakan yang segera kita lakukan, iaitu berdasarkan maklumat yang telah disebut oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, seramai 61 orang daripada Mesir dijangkiti COVID-19. Maknanya pelajar-pelajar kita yang pulang, sudah ada 61 orang yang sudah dijangkiti positif COVID, dalam keadaan di kalangan mereka ada yang tidak ada sebarang tanda mereka telah dijangkiti. Itu yang telah pulang. Dalam masa yang sama, yang masih berada di sana puratanya kasar-kasar lah. Saya juga tidak mengetahui secara tepat borang bancian yang kita buat setakat ini. Kalau kita tengok bancian yang peringkat Ruak Jawi buat, kita sudah dapat sekitar hampir 1,000 orang. Okey, sudah hampir 1,000 orang. Untuk secara tepatnya setakat ini, di waktu ini, saya tengok kejap. Okey, kita ada yang telah mengisi borang kita. Sebanyak 941 orang. Maknanya boleh kata lebih kurang 1/4 atau 1/5 daripada jumlah pelajar di Mesir yang sudah mengisi. Dan kalau kita lihat pelajar-pelajar kita sana berada di kawasan-kawasan yang susah nak cakap sebenarnya, sebab kita tak tahu adakah pelajar kita itu dijangkiti di sana ataupun tidak. Ada yang memang Alhamdulillah ramai yang balik tidak dijangkiti, tapi dalam masa yang sama angka 61 itu sebenarnya angka yang perlu untuk kita ambil perhatian. Saya sebut perkara ini bukanlah supaya kita jadi gelisah, kita jadi resah, jadi takut, tidak. Kita tahu perkara itu berlaku, cuma macam mana kita nak bantu untuk bawa pelajar-pelajar kita. Kalau kita nak suruh kerajaan, ya mungkin saya bukan seorang yang terlibat dalam politik, saya pun tak tahu apa benda yang difikirkan oleh kerajaan. Mungkin kerajaan ada caranya dan perlu melihat dari segi pelbagai sudut. Namun dalam masa yang sama, kita juga sebagai rakyat ada kemampuan untuk kumpul duit seorang sikit, tolong dekat pandai mampu, bertemu dengan pihak-pihak yang boleh memberikan walau tak banyak sumbangan untuk kita bantu pelajar-pelajar kita pulang ke Malaysia. Sebab rata-rata pelajar kita yang masih berbaki di sana itu, mereka sebenarnya bukan tak nak balik. Ada juga yang tidak mahu balik. Ada juga yang nak balik tapi bukan sebab masalah kewangan, tapi kerana mereka menunggu tarikh peperiksaan. Sebab Al-Azhar sampai ke hari ini terus menyatakan bahawa Al-Azhar akan melaksanakan peperiksaan. Jadi tarikh tu tak diketahui. Jadi kalau dia orang balik, macam mana? Kalau ada periksa, naiklah dia orang. Jadi ada yang masih berbelah bagi di situ. Dalam masa yang sama, ada juga yang memang dah nak balik dah. Mereka kalau cukup duit memang nak balik. Tapi masalahnya, mereka tidak punya ongkos. Duit yang mereka mampu untuk bayar tidak banyak. Saya cek tadi, dalam ramai-ramai pelajar kita yang dah isi borang, 365 orang hanya mampu untuk bayar 1,500 saja. RM1,500 Malaysia. Itu saja duit yang mereka mampu dengan bantuan keluarga mereka. Seramai 365 orang mampu bayar RM1,500 saja. Sedangkan harga tiket setakat ini, dan kita masih lagi berusaha untuk dapatkan harga tiket paling murah. Setakat ini harga tiket untuk one way, dia tidak ada two way sekarang ni. Bukan ada pergi dan balik. Hanya dengan satu perjalanan daripada Mesir ke Malaysia, disebabkan musim ini, musim COVID, harga tiket satu kepala sekitar 3,200. Jadi siapa yang nak bayar lebih kurang dalam 1,700 yang berbaki? Tak ramai. Dan kalau kita tengok 319 orang pula daripada jumlah yang ramai-ramai tadi hanya mampu bayar kalau jumlah yang tiket itu berharga kurang daripada 1,500.
Ada yang kata dia hanya mampu bayar 500 je. Ada yang kata duit saya nak beli tiket tak mampu, takat yang ada cukup bertahan untuk 2 bulan di Mesir. Selepas 2 bulan dah tak ada duit. Jadi saya sebut ni bukan untuk menakut-nakutkan dan supaya kita resah, tidak. Sebab ya Alhamdulillah sahabat-sahabat kita, pelajar kita di sana, mereka sudah mampu untuk mandiri, mereka mampu untuk mengawal diri mereka sebab mereka belajar di sana jauh daripada keluarga. Jadi mereka sudah biasa untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini. Cuma dalam masa yang sama, dengan jumlah 61 orang yang sudah terkena COVID ini, kita perlu berusaha. Okey, kerajaan mungkin ada caranya. Dalam masa yang sama, kerajaan juga tidak menghalang untuk pelajar-pelajar kita balik. Buktinya sudah hampir sekitar 4,000 mungkin atau 5,000 orang yang telah pulang. Dalam masa yang sama, kerajaan terus menerima. Kerana apa? Duit tu bukan duit daripada siapa-siapa, memang duit daripada pelajar sendiri. Cuma kali ini pelajar yang berbaki sekitar 5 orang, mereka tak ada kemampuan. Rata-rata mereka tidak mampu untuk membeli harga tiket sebanyak 3,200. Ramai juga yang berkeluarga, ramai juga yang ada anak-anak kecil. Jadi macam mana kita nak bantu? Maka mesti kita kena ada usaha untuk kita pakat-pakat bersama dengan NGO. Ruak Jawi alhamdulillah bergabung dengan beberapa NGO. InsyaAllah hari ini kita akan lancarkan kalau tak ada arah melintang untuk kita buat kutipan. Saya dengar ilmam daripada lepasan mahasiswa Malaysia yang pernah belajar di Mesir. Ilmam juga salah satu NGO juga mengumpulkan wang. Alhamdulillah, sebab bila semakin ramai pihak bangkit untuk meminta bantuan daripada masyarakat, yang akan untungnya adalah pelajar yang berada di Mesir, kerana mereka tidak dibiarkan keseorangan. Walaupun mungkin mereka bukan keluarga kita, tapi mengapa kita tidak mahu membantu? Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu lahu kurbatan min kurubati yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan satu kesukaran yang ditimpa yang menimpa seorang muslim, Allah akan melepaskan pula dia daripada menerima kesukaran-kesukaran di akhirat kelak. Sebagaimana kita lakukan kepada hamba Allah, seperti itu jugalah Allah akan melakukan kepada kita. Kita lepaskan kesulitan orang pada hari ini, Allah akan lepaskan kesulitan kita di akhirat kelak. Siapa yang tak nak dia lepas kesulitan di akhirat? Siapa tak nak? Kita semua nak selamat. Kita semua nak selamat daripada ditimpa api neraka. Maka sewaktu itulah, moga-moga dengan sedikit RM1, RM2 yang kita bagi dengan penuh ikhlas ni, akhirnya dengan sebab RM1, RM2 itulah, moga-moga Allah Ta'ala akan kata, kamu dulu pernah menggembirakan satu orang, melepaskan kesulitan satu orang, aku lepaskan pula kesulitan kamu pada hari ini. Ya Rabb, moga-moga Allah Ta'ala memudahkan. Allahumma amin biiznillah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan yang ikut pengajian di Ruak Jawi, yang mengikut perkembangan Ruak Jawi, insyaAllah hari ini kalau tak ada bintang, kita akan hebahkan macam mana cara untuk kita sama-sama mengumpulkan wang dengan kemampuan yang kita miliki, takat yang kita mampu. Cita-cita kita kalau boleh pelajar-pelajar nak balik, katakan ada 5,000 pelajar-pelajar nak balik yang tak cukup duit, 5,000 kita nak bawa balik. Dengan tanpa menyusahkan pihak keluarga mereka, tanpa menyusahkan pihak kerajaan, kita nak membawa mereka pulang dengan masing-masing rakyat kita, orang-orang Islam kita akan tanggung mereka dan bantu mereka. Sebab mereka inilah, dalam ramai-ramai mereka inilah akan lahir para ulama besar akan datang. Pelajar-pelajar kita yang belajar di Mesir, yang belajar di luar negara, yang belajar di pelbagai tempat yang menimba ilmu Islam ini, mereka adalah mutiara-mutiara berharga umat ini. Dalam keadaan kali ni nampak biasa, nampak ceroy je, nampak budak ni biasa je. Mereka yang sedang belajar ni, mereka sebenarnya sedang berusaha ingin menjadi orang yang menggalas ganti apa yang dibawa oleh Nabi, ingin mempusakai pusaka Nabi SAW. Maknanya kenapa? Sebab mereka nak selamatkan kita akan datang, mereka nak selamatkan umat Nabi ini. Tak layak sangat mereka gila-gila berusaha belajar untuk menyelamatkan kita. Tiba-tiba kita hanya pandang sebelah mata nasib mereka. Sangat tidak patut sepatutnya. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah ada rezeki kita akan bawa mereka balik dan kita nak memberikan satu kegembiraan. Kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, memasukkan kegembiraan di dalam hati seorang muslim itu adalah merupakan ibadah yang sangat besar. Memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim itu sebenarnya merupakan
satu ibadah yang sangat besar, kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani. InsyaAllah Allah Ta'ala akan mudahkan dan memudahkan segala urusan yang yang ditimpa oleh kita. Sengaja kalau kita tengok kenapa Allah tak boleh ke Allah Ta'ala angkat awak? Boleh. Tapi Allah nak tengok siapa nak tolong, siapa yang nak berusaha, siapa yang nak ni. Sebab kita ni berada di dunia ni, Allah semuanya nak uji kita untuk tengok dalam ramai-ramai ni siapa yang nak tolong, siapa yang nak melepaskan, siapa yang nak beribadah dengan ibadah sabar, siapa yang nak beribadah dengan ibadah memberikan sumbangan, siapa yang nak beribadah dengan berjaga malam untuk memikirkan maslahat kaum muslimin. Sebab Allah nak tambah pahala kita. Jadi kalau sudah peluang di depan mata, sangat rugi kalau kita tidak mengambil peluang ini. Dan tuan yang dirahmati Allah, semoga diberkati Allah. Kemudian tentang yayasan, siapa yang layak belajar di yayasan ini, maksudnya mungkin Ruak Jawi, saya fahamnya sini daripada Lu'lu', mungkin daripada Puan Lu'lu' ni, siapa yang layak belajar di yayasan ini, mungkin maksud beliau Ruak Jawi, pusat pengajian Ruak Jawi. Pusat pengajian Ruak Jawi ni kita berpusat di Kahirah, Mesir. Cuma masalah hari ini disebabkan isu COVID ini, kita terpaksa menangguhkan kelas-kelas yang biasa kita dengan para masyayikh ulama-ulama Al-Azhar, kita tangguhkan sementara. Tapi dalam masa yang sama kita akan teruskan kelas secara online. So sebelum ni kita pun buat kelas secara online, tapi memang ada pelajar yang duduk berhadapan dengan para guru ulama-ulama Al-Azhar di Mesir. Tapi kali ini disebabkan apa yang berlaku, kita ubah cara, kita akan buka kelas-kelas online. InsyaAllah lepas-lepas ni akan lebih rancak kelas-kelas yang pelbagai untuk masyarakat Malaysia kita, orang Islam kita yang berada di Malaysia. Dan dalam masa yang sama kita kelas-kelas talaki dengan ulama-ulama Al-Azhar tu terpaksa kita tangguhkan sementara, dan kita akan fikirkan cara macam mana kalau COVID ni berpanjangan, macam mana untuk kita dapat terus bertalaki dengan ulama-ulama Al-Azhar di Mesir, walaupun kita di Malaysia, mereka di sana, macam mana cara untuk kita teruskan. Itu kita akan fikirkan lanjut biiznillah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, semoga diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ucap terima kasih kepada semua yang melayari kelas ini. Hampir dekat sejam lebih, hampir 2 jam juga kita bersama. Maafkan saya atas segala kesilapan. Semoga diberkati Allah. Terima kasih yang memberikan sebarang bantuan, sumbangan, sokongan. Semoga semuanya dikurniakan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khaira. Semuanya selamat sampai, selamat dijaga oleh Allah biiznillah. Wallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dialah Allah sebaik-baik yang menjaga, dan dialah yang paling menyayangi di kalangan yang menyayangi. Allahumma amin. Kita sama-sama tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.